Hai guys, bertemu kembali. Saya Arif. So, hari ni aku akan mengupas sedikit tentang apakah definisi laminated dough dan sedikit sejarah Danish pastry dan croissant dan apa itu spring oven dan perbezaan antara butter dan juga margarine. So guys, mesti korang tertanya kan? So, hari ni aku akan ceritakan. Stay tune guys. Laminated dough adalah proses pelapisan yang berlapis dibuat dengan cara melipat pastry margarin yang dikenali sebagai bourriche ke dalam dough yang dikenali sebagai ditram untuk menghasilkan ratusan lapisan nipis pastry yang berlapis pada akhir produk. Definisi puff pastry. Puff pastry yang berasal dari bahasa Perancis ditemukan oleh seorang pencetus pastry yang bernama Claudius Gallet pada tahun 1945. Claudius ingin membuat seloyang roti buat ayahnya yang sedang sakit. Puff pastry juga dikenali sebagai pad beauty, ialah pastry ringan yang berlapis. Dough yang cantik terbentuk disebabkan antara lapisan yang ditinggalkan oleh pencarian lemak ditolak oleh air bertukar menjadi wap semasa proses membakar. Definisi croissant. Croissant pertama kali ditemukan merupakan sebuah legenda yang menyakitkan bagi kaum Muslim. Sejurus dengan itu, ia diciptakan pertama kali oleh orang-orang Hollandia untuk merayakan kemenangan pasukan France. Croissant adalah pastry flaky yang berbentuk bulan sabit yang terkenal. Croissant adalah dough berlapis dengan mentega dilipat beberapa kali berturut-turut kemudian digulung menjadi lembaran dalam teknik yang dinamakan laminating. Proses ini menghasilkan tekstur yang berlapis serupa dengan puff pastry. Danish pastry pula awalnya berkembang dari Denmark. Meskipun berasal dari Denmark, Danish pastry sebetulnya dibawa oleh para pekerja dari Australia yang bekerja di toko roti Denmark. Kehadiran mereka membawa tradisi baru dalam pembuatan pastry. Danish pastry yang tradisional ialah dough yang beryis yang mengandungi telur dalam dough. Ini berbeza daripada dough croissant dan puff pastry yang tidak dimasukkan bahan telur. Menghasilkan Danish pastry yang klasik dengan semua bentuk, saiz dan rasa biasanya mengandungi jam atau custard keju atau gulungan kayu manis adalah antara pastry Denmark yang paling popular. Seterusnya, perbezaan antara puff pastry, Danish pastry dan croissant. Perbezaan ini dapat dilihat pada proses terakhir yang dihasilkan dari ketiga-tiga jenis pastry ini. Setiap daripada mereka mempunyai tekstur dan rupanya yang tersendiri. Oleh hal yang demikian, jika puff pastry lebih kepada berbentuk segitiga dengan tekstur lipatan yang nampak seperti warna oranye kecoklatan, maka croissant berbentuk melengkung seperti telapak kaki kuda. Biasanya inti untuk puff pastry berada di dalam adunan sama seperti croissant. Hal tersebut dapat membezakan dengan rupa Danish pastry yang memiliki lubang di tengah untuk meletakkan intinya. Secara kasarnya, tekstur Danish pastry mungkin terlihat sama dengan puff pastry, akan tetapi setelah dimakan, kelembutan roti yang mengandungi yeast membuatkan Danish pastry dapat dibezakan dengan sangat jelas. Jenis lipatan. Dalam daripada itu, antara ketiga-tiga jenis pastry ini, proses atau kaedah lipatannya sedikit berbeza. Hal ini kerana terdapat 3 jenis lipatan, iaitu yang pertama, English method mengandungi 81 layer, French method mengandungi 256 layer, dan yang terakhir, combination between English method and French method mengandungi 144 layer. Oleh hal yang demikian, setiap kaedah lipatan ini memain peranan yang berbeza. Bertitik tolak daripada itu, bagi puff pastry, ia memerlukan satu kaedah lipatan, iaitu English method, dan ia menggunakan 4 kali lipatan dan 5 kali rehat daripada setiap permulaan lipatan dan direhatkan dalam suhu chiller 4 darjah Celsius. Manakala untuk Danish pastry pula, ia memerlukan 2 jenis kaedah lipatan, iaitu English method dan French method secara bergilir-gilir, dan ia direhatkan 4 kali daripada setiap kali ia dilipat. Dan croissant pula, kaedah lipatannya adalah sama, cuma ia agak berbeza sedikit. Teknik lipatan antara Danish pastry yang di mana croissant menggunakan 2 jenis lipatan pada masa yang ia pertama kali ia dilipat selepas dough sedia untuk membuat lipatan. Selain itu, ia perlu direhatkan dengan sebanyak 3 kali di dalam chiller dengan suhu yang sama. Seterusnya, bagi mengawal suhu mengadun dan suhu penyimpanan dough adalah sangat diutamakan. Proses membuat dough pastry disyorkan untuk menggunakan air sejuk dan ais kerana
Fungsi spesifiknya, ia dapat mengawal suhu mengadun. Dalam proses mengadun, suhu akan meningkat apabila terlalu lama proses adun. Hal ini menyebabkan proses fermentasi terjadi terlalu awal sehingga saat proses fermentasi yang akhir, yeast tidak seimbang. Manakala untuk menyimpan dough, dalam freezer memang sangat disyorkan untuk kita menaikkan dough secara perlahan di dalam peti. Keadaan ini tentunya suhu freezer atau chiller perlu dikekalkan, dan bagi suhu yang betul adalah suhu chiller 4 darjah Celsius dan untuk freezer 18 darjah Celsius ke bawah. Sementara itu, tujuan fermentation croissant adalah melakukan proofing. Ia dapat merujuk kepada setiap tahap fermentation, khususnya fermentation akhir yang terjadi setelah adunan dibentuk tepat sebelum bakar. Jika adunan yeast tidak berfungsi, yeast tidak dapat melepaskan karbon dioksida sehingga protein dalam tepung iaitu gluten tidak akan meredam untuk menahan gelembung udara. Proofing adalah bahagian penting dari pembuatan roti dan produk lain yang menggunakan yeast untuk menciptakan ruang udara seperti pada pembuatan croissant. Seterusnya, perbezaan butter dan margarin. Dua jenis ini sedikit berbeza dan kegunaannya agak sama, bahkan membezakannya adalah lemak yang digunakan. Bagi mentega, dibuat daripada lemak haiwan iaitu lemak susu dan ia berwarna lebih pucat berbanding margarin. Selain itu, dari segi tekstur, mentega lebih mudah lembut dan cair pada suhu bilik. Akan tetapi mempunyai kandungan vitamin yang lebih tinggi seperti vitamin A, E dan K yang tidak larut dalam air. Cara penyimpanannya adalah perlu disimpan di dalam peti sejuk dan ia sesuai digunakan untuk memasak makanan barat. Manakala margarin dibuat daripada kombinasi lemak haiwan dan lemak sayuran. Selain itu, margarin mempunyai warna yang lebih kuning berbanding mentega dan ia juga boleh dibiarkan agak lama pada suhu bilik tanpa merubah teksturnya. Namun begitu, ia mengandungi kurang vitamin berbanding mentega. Margarin boleh disimpan di luar tanpa perlu dimasukkan ke dalam peti sejuk. Samping itu, ia sesuai digabungkan bersama mentega untuk menghasilkan nasi tumis yang enak, membuat biskut, kek tradisional, kuih-muih dan banyak lagi. Kerana kesan-kesan menggunakan mentega, kegunaan margarin dan mentega dalam pembuatan kuih adalah sama, iaitu bertindak sebagai lemak yang menjaga agar kuih lebih tahan lama, memberi aroma yang dan rasa khasnya sendiri, membuat tekstur kuih menjadi empuk serta menjaga kelembapan kuih itu sendiri. Seterusnya, proses yang menyebabkan puff pastry naik adalah proses oven spring. Ia bermaksud peningkatan volume yang cepat pada tahap awal proses pembakaran atau pada saat roti mula masuk di oven. Spring oven bermula 3 minit selepas roti memasuki oven. Ia berterusan selama 9 ke 12 minit. Kadar masa ia bergantung pada suhu dan kelembapan dalam oven. Sementara itu, proses hidrogenasi adalah proses yang menggunakan gas hidrogen untuk mengubah minyak nabati cair menjadi padat seperti margarin. Proses ini menstabilkan minyak dan mencegah basi akibat oksidasi. Jika diteliti dengan lebih mendalam, kesan pada pengguna lemak trans dalam makanan seharusnya perlu dikurangkan kerana peningkatan kadar LDL sangat berkait dengan berbagai masalah jantung dan darah tinggi, sebaliknya sakit jantung maupun stroke. Bonus point untuk korang semua, buttercup merupakan butter blend iaitu campuran mentega. Buttercup tidak boleh dikategorikan sebagai mentega kerana ramuan asasnya bukan mentega. Itu sahaja perkongsian dari saya. Jika ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan khususnya untuk semua orang. Akhir kata daripada saya, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Saya Arif. Jumpa lagi. Assalamualaikum.